Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Akbar Ghazali dalam Buletin MBI edisi ke-12 2023. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saksikan paparan utama edisi kali ini. Lebih 1,000 perangkap tikus dipasang di premis seliaan MBI. TMB agih zakat pelajaran RM60,000 kepada MBI. Rumah Pangsa Taman Harmoni Buntung menjadi lokasi baharu pembangunan projek Community Hub. Jabatan Kesihatan Majlis Bandaraya Ipoh MBI melalui unit kawalan vektor telah memasang lebih 1,000 perangkap tikus di sekitar premis milik MBI. Menurut Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin, inisiatif di bawah kempen kawalan tikus itu dilaksanakan bagi mencegah penularan pelbagai jenis penyakit bawaan tikus. Jelas beliau, sehingga Mei 2023, unit kawalan vektor telah memasang 747 perangkap dan menangkap serta melupuskan sebanyak 117 ekor tikus di sekitar bangunan milik MBI termasuk pasar-pasar awam dan medan selera. So kita akan jalan kempen ini sampai 31 Ogos untuk memastikan pasar-pasar kita ni bebas daripada tikus yang juga antara penyumbang kepada beberapa jenis penyakit lah. Kalau kita nak menuju kepada bandar yang maju dan juga dah bercakap tentang pelancongan, kebersihan adalah satu perkara yang mesti keutamakan, ya. Dan aset-aset awam yang seperti yang kita tahu, seperti maklum seluruh ni tandas awam, ya, yang kita fokus. Tapi sekarang ni kita fokus juga kepada pasar-pasar awam, supaya pasar awam ni bukan saja untuk kegunaan penduduk tempatan membeli barangan, tetapi dia juga jadi salah satu produk untuk orang datang melancong ke Ipoh ni. Beliau berkata demikian dalam sidang media Majlis Pelancaran Kempen Kawalan Tikus di Pasar-Pasar Awam MBI 2023 di Pusat Transformasi Bandar UTC Ipoh, Perak. Dalam pada itu, Datuk Rumaizi turut berharap semua pihak dapat memberi kerjasama dalam menjayakan kempen tersebut sekaligus dapat membasmi masalah tikus. Tenaga Nasional Berhad TMB telah menyampaikan agihan zakat pelajaran bernilai RM60,000 kepada Majlis Bandaraya Ipoh MBI. Sumbangan zakat itu telah diberikan kepada 60 kaki tangan MBI yang mempunyai anak masih bersekolah serta sedang menyambung pelajaran di institusi pengajian tinggi. Pengurus Besar Negeri State Stakeholder Affair Perak Regulator and Stakeholder Management Division TMB, Datuk IR Syarudin Muhammad Simin berkata ini merupakan sumbangan yang pertama kali diadakan antara TMB dan MBI. Dan insyaAllah kita bersama juga akan cuba teruskan dari setahun ke setahun. Dan hopefully dengan ini kita dapatlah bantu golongan-golongan asnaf di Ipoh. Utamanya kalau asnaf itu sebahagian daripada pekerja-pekerja MBI sendiri pun, itu kita alukan. Sebab asnaf ni bukan merangkumi semua orang kadang-kadang. Kadang-kadang asnaf di bandar lebih susah daripada asnaf daripada kampung tu. Miskin bandar. So, sekali lagi kita dapat gembira dapat bekerjasama dengan pihak MBI dalam kita mengagihkan sebahagian daripada wang zakat yang dikembalikan kepada TMB untuk kita serahkan kepada asnaf-asnaf di negeri Perak. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas Majlis Agihan Zakat Pelajaran Asnaf Fisabilillah MBI dengan kerjasama TMB di Ipoh. Terdahulu, Datuk IR Syarudin menyampaikan sumbangan tersebut bagi pihak TMB kepada Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin. Setiap anggota akan menerima one-off sebanyak RM1,000 untuk keperluan dan pembelajaran persekolahan pengajian anak-anak mereka. Program serupa ini kali pertama diadakan di antara MBI dan TMB. Semoga ia dapat membantu meringankan beban anggota MBI dalam meneruskan kehidupan mereka, khususnya dari aspek pelajaran dan persekolahan anak mereka. Rumah Pangsa Taman Harmoni Buntung Ipoh menjadi lokasi baharu pembangunan projek Community Hub di bawah inisiatif Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT. Projek yang dikendalikan oleh Urbanist Malaysia ini bertujuan
untuk memperkasakan komuniti yang sejahtera, inklusif dan berdaya tahan seiring dengan agenda Mampan 2030. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti KPKT Suhaimi Ali Elias Ahmad, sehingga kini terdapat 4 buah komuniti hub yang telah dibangunkan, iaitu di Kepong, Ampang Jaya, Durian Tunggal dan terbaru di Buntung Ipoh. Projek komuniti hub ini telah dapat memberi penekanan khusus kepada pembangunan komuniti B40 dengan impak keseluruhan kepada hampir 10,000 penduduk yang mendapat manfaat di keempat-empat kawasan tersebut. Adalah menjadi harapan besar pihak KPKT, iaitu penduduk di Rumah Pangsa Taman Harmoni Buntung dengan pecahan 43.92% adalah daripada kalangan Melayu, 49.74% dari kaum India dan 3.97% daripada kaum Cina akan dapat meneruskan kehidupan dalam bandar yang lebih sejahtera, selamat, resilient, livable dan mampan seiring dengan kehidupan harian yang harmoni. Beliau berkata demikian ketika berucap mewakili Menteri KPKT pada Majlis Perasmian Komuniti Hub di Rumah Pangsa Taman Harmoni Buntung Ipoh Perak. Pelaksanaan Komuniti Hub di Rumah Pangsa Taman Harmoni Buntung itu bakal memberi manfaat kepada hampir 1,850 orang penduduk yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Dalam usaha meningkatkan lagi pertumbuhan bakat dan kreativiti dalam kalangan anak-anak muda di bandaraya ini, buat julung kalinya, Pusat Seni Koloni Karyawan Aman Jaya POD dan Pinsa Majlis Bandar Ipoh MBI Studio Senam Berhad menganjurkan Kem Belia Kreatif 2023. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, pelaksanaan program berkenaan akan memberi manfaat serta menjadi platform terbaik untuk anak muda menimba ilmu khususnya dalam hal berkaitan kesenian. Pertama kalinya, POD dengan Pinsa MBI Studio, kita menganjurkan satu kursus berkaitan dengan seni kreatif untuk melahirkan generasi kreatif baru. Jadi macam kita maklumkan tadi, ini adalah salah satu strategi kita untuk melahirkan lebih ramai pemain-pemain ataupun penggiat-penggiat seni dalam industri yang kita akan bangunkan di Bandar Ipoh ni. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan majlis penutupan Kem Belia Kreatif di Pinsir MBI Studio di Ipoh. Program 2 hari yang berlangsung di Pinsir MBI Studio itu mendedahkan peserta dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya bengkel seni lakonan teater, bengkel rekaan kostum industri hiburan serta asas produksi muzik elektronik dan rekaan bentuk bunyian sinematik. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin dipilih menjadi salah seorang panel Forum The Great Civil Service, Cabaran dan Aspirasi Baharu Perkhidmatan Awam yang diadakan baru-baru ini. Program Kelolaan Institut Tadbiran Awam Negara Intan diadakan di Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Forum yang berlangsung selama 3 jam itu turut melibatkan penyertaan 3 panel lain iaitu Setiausaha Sulit Kanan, Ketua Setiausaha Negara Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Hanif bin Zainal Abidin, Timbalan Ketua Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC Dr. Mazrina Muhammad Idramsah dan Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan dan Pembangunan Kementerian Pendidikan Tinggi Datuk Dr. Muhammad Zabri Yusof. Acara yang bermula seawal pukul 9.30 pagi di Auditorium Intan itu dimulakan dengan ucap tama Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki Ali dan pelancaran buku grade dan modul latihan konsep grade dalam perkhidmatan awam. Kira-kira 500 kaki tangan kerajaan mengambil bahagian pada forum berkenaan. Lebih 3,000 orang sertai Ipoh Half Marathon IHM 2023. Penganjuran yang diadakan bersempena Ipoh Car Free Day kali ke-61 itu mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Acara pelepasan IHM telah dimulakan seawal pukul 2 pagi dengan pelepasan pertama bagi kategori 21 km, manakala 3 pagi bagi kategori 10 km dan seterusnya kategori 5 km pada pukul 7.30 pagi yang disempurnakan oleh Esko Pendidikan Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri Perak, Khairuddin Abu Hanifah dan Datuk Bandar Ipoh. Pemenang bagi setiap kategori akan membawa pulang hadiah wang tunai, medal dan marathon finisher t-shirt.
Antara aktiviti lain turut diadakan sempena Ipoh Car Free Day kali ke-61 adalah pameran, cabutan bertuah dan pertandingan karaoke. Seramai 195 peserta daripada 65 pasukan berentap dalam pertandingan From Ipoh with Love Explorers 2023. Program yang diadakan sempena sambutan Hari Bandaraya ke-35 itu dianjurkan oleh Kelab Sukan Dewan Bandaraya Ipoh KSDBI. Yang Dipertua KSDBI, Radin Afifi Ahmad Arwani berkata, penganjuran program kali ketiga itu telah mendapat sambutan yang memberasangkan apabila turut disertai pasukan dari Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Menerusi pertandingan itu, setiap pasukan perlu menyelesaikan pelbagai tugasan di 8 checkpoint yang disediakan. Juara pertandingan From Ipoh with Love Explorers 2023 telah dimenangi oleh pasukan Spark sekaligus membawa pulang wang tunai RM1,500, manakala di tempat kedua milik pasukan Black Hawk dengan hadiah dimenangi RM800 dan hadiah tempat ketiga RM500 disandang oleh pasukan Sekutu Yayang. Hadiah telah disampaikan oleh Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak. Terdahulu, acara pelepasan peserta telah disempurnakan oleh Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin di hadapan dataran Bandaraya Ipoh pada jam 8.30 pagi. Baiklah saudara, laporan itu menutup Buletin MBI edisi ke-12. Jangan lupa saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube Majlis Bandaraya Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.